Salam sejahtera Malaysia. Najib Razak pasti gembira dengan berita ini. Penyokong-penyokong Najib Razak pasti nangis-nangis, gembira. Yalah, gembira. Gembiralah dengan berita ini. Pasti yang tak suka dengan Najib Razak akan geram dan sebagainya. Saya okey, tak ada masalah. Kalau itu memang ketetapan dan perundangan yang tidak salah, tidak masalah, teruskan kerja Najib Razak. Sebab dia masih ahli parlimen, pekan, belum lagi kena tarik balik. Jadi dia mesti buat kerja. Jangan makan gaji buta. Jangan makan gaji buta, mesti buat kerja. Jadi kerja dia ialah salah satu kerja ahli parlimen ini, dia kena pergi parlimen lah, Dewan Rakyat. Okey, jadi berita ini memang menggembirakan Rosmah Mansur dan anak-anak Rosmah Mansur pastinya. Najib boleh hadir parlimen jika penjara benarkan, kata Speaker Dewan Rakyat, iaitu Azhar Azizan Harun. Najib Razak, iaitu ahli parlimen BN Pekan yang sedang menjalani hukuman penjara, masih dibenarkan menghadiri persidangan parlimen, kata Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Namun begitu katanya, ini jika dengan kebenaran jabatan penjara. Azhar berkata demikian ketika menjawab soalan Hanifah Maidin daripada Pakatan Harapan Sepang. Bertanya sama ada bekas Perdana Menteri yang telah disabitkan kesalahan itu boleh dibawa ke Dewan Rakyat dalam keadaan bergari untuk dilihat oleh semua. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitannya dalam kes penyelewengan dana ASRC International. Dia dibenarkan keluar dari penjara adalah untuk menghadiri kes mahkamah jenayah lain yang sedang dihadapinya dan ketika mendapatkan rawatan perubatan. Azhar berkata prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Tetapi persoalannya sekarang, adakah dia boleh hadir? Itu bukan bidang kuasa saya kerana dia bukan dalam jagaan saya. Dia dalam tahanan jabatan penjara. Jadi terpulang kepada mereka untuk melepaskannya daripada tahanan mereka, katanya. Tambahnya lagi, jika jabatan itu membenarkannya keluar dari penjara untuk menghadiri parlimen, jabatan itu boleh menetapkan syarat dan peraturan untuk dipatuhi. Khalid Abdul Samad PH Sa'alam pula kemudian menyoal, mengapa status Najib sebagai ahli parlimen tidak terbatal susulan sabitan kesalahan? Azhar menjawab, hukum sebagaimana adanya bukan sebagaimana semestinya dan tidak pula sebagaimana ia sepatutnya. Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun dan denda lebih RM2,000. Walau bagaimanapun, jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau prosiding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48/4/C. Najib telah pun memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sabitannya. Khalid berkata usul perlu difailkan untuk meminda undang-undang seperti yang sepatutnya. Azhar berkata ahli parlimen itu berbebas berbuat demikian. Okey, jadi Najib Razak memang special case lah. Memang special case kerana banyak dia dapat special. Tapi tidak apa, itu adalah ketetapan undang-undang. Kalau dia dibenarkan, tiada masalah. Tapi kalau dia melanggar undang-undang, itu masalah. Tapi kalau semua okey, nak buat macam mana lagi? Nak marah pun tak ada guna. Terima sajalah, memang itulah hukum dan undang-undang. Okey, jadi lepas ni, pasti kalau ada ahli parlimen yang dipenjara pun boleh terjadi seperti Najib Razak juga. Kerana sudah ada case tadi. Apapun, tahniah diucapkan kepada Azhar Azizan Harun, iaitu Speaker Dewan Rakyat yang bijak mengawal situasi suasana di Dewan Rakyat. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Heboh satu hari ini, Perdana Menteri menghadap agung pada hari ini. Heboh satu planet bumi Malaysia hari ini,
Ada yang rasa panas, ada yang rasa bergagar-gagar ketakutan, ada yang bergagar-gagar kesejukan, ada juga yang tidak percaya dan macam-macam lagi. Heboh semualah. Yang mau pun heboh, yang tidak mau pun heboh. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Istana Negara mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai pembubaran Parlimen. Kita sedang menantikan apa jawapan daripada Perdana Menteri, apa jawapan daripada Agung bila tarikh Parlimen akan dibubarkan. Sehingga timbul kabar angin kononnya hari ini Perdana Menteri akan berjumpa dengan Agung, menghadap Agung di Istana Negara. Tetapi Istana Negara akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi. Bubar Parlimen, Istana Negara nafi Perdana Menteri menghadap Agung hari ini. Daripada astroawani.com. Istana Negara telah menafikan bahawa Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini. Sumber Istana Negara memberitahu Astro Awani pihaknya tidak menerima sebarang makluman berhubung sesi sembah menghadap bagi memohon pembubaran Parlimen seperti yang didakwa. Sementara itu, memetik laporan Free Malaysia Today, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin turut mengesahkan laporan tersebut adalah palsu. Tegas Ahmad Fadil, Al-Sultan Abdullah ketika ini masih berada di Singapura. Terdahulu, media memetik blogger iaitu Datuk Zaharin Muhammad Yassin yang mendakwa Ismail Sabri akan ke Istana Negara bagi menghantar surat meminta pembubaran Parlimen diadakan segera. Menurut laporan itu lagi, Perdana Menteri yang juga adalah Naib Presiden UMNO akan diiringi oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan bagi mewakili Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada Jumaat yang lalu, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mencapai ketetapan bahawa pembubaran Parlimen perlu dilakukan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini. Ahmad Maslan berkata berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak perlu risau, tidak perlu takut bagi yang takut bubar Parlimen dan tidak perlu terlalu gembira bagi yang mengharap supaya Agung cepat-cepat bubarkan Parlimen kerana semua ini adalah palsu. Tidak ada sesi menghadap daripada Perdana Menteri pada hari ini. Tetapi pada masa terdekat kita pun belum pasti. Tapi selalu Malaysia ini memang Malaysia terkenal dengan politik kabar angin yang menjadi kenyataan. Bermula dengan kabar angin, akhirnya jadi kenyataan. Itulah keadaan politik di Malaysia yang tidak boleh dinafikan. Sentiasa bermula dengan kabar angin. Kabar angin, kabar angin, kabar angin, kabar angin. Last angin betul-betul bertiup. Last betul-betul menjadi kenyataan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.